Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Malaysian Respond, channel kita yang serba simple dan spontan. Mudah-mudahan konten yang kita coba bawakan sentiasa bermanfaat. Kepada saudara-saudara, rakan-rakan yang baru singgah di channel ini, saya mohon silakan subscribe. Mudah-mudahan mendapat notifikasi untuk video yang berikutnya serta boleh menonton video-video yang sebelumnya. Oke lah, sesuai dengan tajuk yang saya berikan dalam video ini, yaitu hikmah yang kita perolehi daripada PRN Sabah yang telah membuka pekung ataupun menelanjangi keretakan perhubungan antara UMNO dan Bersatu di peringkat persekutuan yang berlaku sekarang. Kita sedia maklum tuan-tuan, di peringkat persekutuan sekarang sedang berlaku pergolakan politik, ya. Percaturan dimainkan oleh ahli-ahli politik kita. Jadi ada dua elemen utama yang kebanyakan orang fikir tentang pergolakan politik yang sekarang. Orang banyak menjuruskan pada elemen yang pertama, yaitu keinginan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menubuhkan kerajaan baru berdasarkan jumlah ahli parlimen yang kononnya beliau perolehi. Tapi ini sebenarnya menurut pendapat saya cuma untuk mengelabui kenyataan elemen yang kedua yang lebih penting, yaitu pergolakan UMNO dan Bersatu. Inilah hakikatnya sebenarnya tuan-tuan, ya. Bukan kita menidakkan elemen yang pertama tadi, yaitu keinginan Datuk Seri Anwar, tapi sebenarnya retak yang lebih besar adalah pergeseran antara UMNO dan Bersatu. Jadi pergeseran ini sebenarnya sudah lama tuan-tuan. Karena apa? Faktor pertama yang perlu kita pikirkan adalah kerajaan ini ditubuhkan atas dasar yang orang cakap tidak jelas. Kita sedia maklum, UMNO masih diketuai oleh bosku Datuk Seri Najib Tun Razak. Sedangkan pemimpin Perikatan Nasional, yaitu Parti Bersatu, adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sekarang memegang tampuk jawatan Perdana Menteri. Jadi sebenarnya pakatan ini adalah suatu yang orang cakap janggal. Kerana bos besar sama bos besar tidak ngam, tapi mereka sanggup untuk bersatu menubuhkan kerajaan, dua parti yang macam orang cakap durian dengan coklat, tapi dia sanggup untuk mengenepikan hal itu untuk menubuhkan sebuah kerajaan baru, mengetepikan kerajaan Pakatan Harapan yang lalu. Okey. Dan game antara Bersatu dengan UMNO ini bertambah jelas gambarannya selepas PRN Sabah, ya, selepas PRN Sabah. Semasa PRN Sabah, game ini sebenarnya berlangsung, tapi orang cakap game overnya berlaku selepas peristiwa kabinet baru-baru ini, yang mana UMNO sedang merasakan bahawa mereka digame oleh Bersatu. Kita sedia maklum tuan-tuan, ya, di Sabah, sebenarnya kerajaan negeri Sabah sebelum warisan adalah bastion kepada UMNO ataupun Barisan Nasional. Bermula daripada penubuhan kerajaan oleh Tun Sakaran Dandai sehinggalah berakhirnya kerajaan itu pada era Tan Sri Musa Aman apabila kerajaan warisan mengambil alih. Sabah sebenarnya adalah kubu kuat UMNO pada masa itu. Jadi usaha-usaha yang dilakukan untuk mengekalkan kerajaan pada masa itu sebenarnya adalah usaha UMNO. Okey, kita lupakan yang itu, part 1. Tapi part 2 adalah lebih penting. Semasa pemerintahan warisan, orang yang berusaha bersungguh-sungguh sehingga terbubarnya DUN Negeri Sabah pada masa itu adalah Musa Aman. Dan Musa Aman adalah notabene adalah orang UMNO. Jadi kita jelas bahawa usaha penggulingan itu adalah bermula dari UMNO. Tetapi begitu pembubaran DUN dibubarkan dan JRS ditubuhkan, nampak bahawa Perikatan Nasional atau Bersatu cuma menjadi dedalu yang menumpang di belakang UMNO untuk menubuhkan kerajaan JRS yang ada sekarang. Buktinya adalah ketika penamaan calon, senarai calon diumumkan, ternyata calon-calon Barisan Nasional yang diteraji UMNO yang sebanyak 43 orang melebihi kesungguhan usaha Perikatan Harapan, Perikatan Nasional yang cuma mencalonkan 21 calon. Jadi kita nampak yang mau menggulingkan tadi, yang berusaha pergi court, pergi ambil 33 perlakuan sumpah semua adalah UMNO. Dan di bahagian kedua, apabila penamaan calon yang banyak keluarkan dana, UMNO. Tapi apabila keputusan diisytiharkan dan JRS menang, yang menjadi ketua menteri adalah Bersatu. Jadi apa perasaan UMNO? Nampak jelas kan? Sebelum pilihan raya pun, semasa mau menamakan siapa calon ketua menteri, kedua-dua parti sudah bergeser.
Perikatan Nasional cuba meminimaliskan hal ini dengan menamakan Datuk Seri Haji Jinor secara basa-basi. Maksudnya macam ada macam tak ada, boleh serupa boleh atau tidak boleh, tidak jadi masalah. Dia menamakannya secara basa-basi, tidak terlalu serius. Tetapi UMNO terpaksa orang cakap dengan tegas menamakan Bu Mukhtaradin untuk menepis keinginan Tan Sri Musa Aman dan Datuk Abdul Rahman Dahlan. Sehingga Datuk Abdul Rahman Dahlan membuat press conference menyatakan bahawa Datuk Bu Mukhtaradin tidak layak. Jadi itu menunjukkan bahawa usaha sebenar untuk memegang tampuk pemerintahan kerajaan negeri jika menang adalah usaha UMNO. Tapi begitulah nasib UMNO, kena game. Orang cakap lembu punya susu, kilang susu dapat nama. Selepas menang, walaupun orang cakap GRS atau Perikatan Nasional menang lebih 2 kerusi berbanding BN, tapi ini bukanlah alasan sebenar untuk menidakkan UMNO dari menerajui kerajaan negeri melalui ketua menteri yang harusnya datang dari UMNO. Jadi keadaan inilah yang menyebabkan rasa tidak puas hati UMNO berlaku. Apatah lagi hal ini dipicu oleh Datuk Seri Anwar yang turun naik istana membawa senarai nama, dan apabila UMNO melihat kesempatan ini, maka UMNO mula menarik harga, menarik orang cakap demand kepada Perikatan Nasional ataupun Bersatu. Jadi apabila demand itu dirasakan oleh UMNO tidak ditunaikan dan UMNO merasakan bahawa peranannya yang besar seolah-olah tidak dihiraukan, maka berlakulah pergolakan politik sekarang. Jadi kepada kita orang Sabah ataupun kepada penyokong-penyokong warisan khasnya, apa signifikannya hal ini? Kita bukan gembira tuan-tuan dengan pergolakan politik, apatah lagi di tengah pandemi corona seperti ini. Kita bukan seperti diorang. Kita lebih mementingkan hal-hal yang patut dipentingkan. Tapi jika benar-benar pergolakan ini sudah out of control, antara UMNO dengan Bersatu sudah orang cakap sudah bakar jembatan untuk diorang berhubung lagi, maka kita harus bersedia dengan segala kemungkinan. Besar kemungkinan orang cakap darurat tapi tidak jadi. Kemungkinan kedua, mungkin PRU yang ke-15 diadakan pada bila-bila masa. Kemungkinan ketiga adalah mungkin kerajaan Perikatan Nasional runtuh karena kehilangan majoriti. Jadi dalam semua keadaan ini, sebenarnya yang beruntung itu adalah parti warisan di Sabah. Besar kemungkinan jika JRS bukan lagi satu pakatan, bukan lagi satu perikatan, maka majoriti harus dikembalikan kepada parti yang memenangi jumlah kursi terbanyak, yaitu parti warisan. Dan jika PRU ke-15 dilangsungkan, maka sekali lagi kelebihan memihak pada warisan, kerana saya yakin Barisan Nasional dan Bersatu tidak akan berjalan seiringan lagi pada pilihan raya kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah. Pertama kita doakan kesejahteraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong. Semoga Baginda selamat di atas tahta dan sentiasa memberikan keputusan-keputusan yang menguntungkan kita rakyat Malaysia. Ya, pertama. Kedua, kita doakan pandemi corona segera berakhir. Ketiga, kita doakan pergolakan politik ini, kalaupun berakhir atau tidak, semoga keputusannya nanti memihak kepada negara kita itu kebaikannya. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.